Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minasan, konbanwa. Selamat Konbanwa, malam. Sensei. Maka kelas berakhir ya, sehingga siri 24. Sambung atau tidak, lihatlah macam mana nanti. Tunggu sesi bermimpi yang indah-indah. Tunggu sesi dapat ilham. Kalau ditakdirkan Allah SWT, Allah melembutkan hati sesi untuk sambung, sesi sambung. So, minasan doa-doa lah insyaAllah. Tapi buat masa ni, selepas siri 24, kelas berakhir dengan rasminya dan kita fokus untuk sambut Hari Raya. Saya sambil kunyah gula-gula ya sebab batuk. Fokus raya dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau saya sambung lagi, saya bagi tahu, kita jumpa lagi. Kalau ada pun, mungkin saya tak buat sampai 3 kali ya. Mungkin seminggu sekali saja. Boleh minasan ya? Okey tak? Boleh. Kepada minasan yang belum berkesempatan untuk belajar sehingga siri ke-24, yang tak masuk kelas penuh ke apa semua, boleh tonton rakaman dekat mana? Gimana Syah? Di Teropong. Di Teropong. Kat mana Teropong tu, nanti admin akan type dekat ruang komen. Minasan share-share lagi ya. Kalau boleh meriahkan malam ni, malam terakhir. Ya, minasan. Cuma, sebelum saya teruskan pengajian untuk malam ni, saya susun 10 jari ya. Seandainya daripada siri pertama sampai siri 24 malam ni, termasuk tambahan special kelas 2 tu, kelas hiragana dengan katakana juga kanji. Kalau dicampurkan ya, kelas sensei buat dekat TikTok ada 26 kali. 26 kali ya, 26 kali. Arigatou gozaimasu Abang Husin. Moga murah rezeki selalu. Abang Husin yang rajin bagi hadiah keluar kat skrin besar tu. Yang itu barulah besar sikit dia punya hadiah. Kan? Tapi saya tak minta pun. Terima kasih kepada yang beri. Jadi saya harap ya, sepanjang 26 kali kelas, 24 siri tambah 2 kali kelas special tu, kalau Sarah Sensei ada salah cakap, ada terkasar bahasa, mungkin penulisan komen Sensei ataupun info Sensei dekat rumah, ataupun Sensei gurau terlebih, Sensei minta maaf dunia akhirat ya. Maafkan Sensei. Minasan, sebelum kita teruskan dengan kelas terakhir kita pada malam ni, kita mulakan dengan bacaan umul kitab dan kita hadiahkan kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, dan untuk diri kita juga, diri kita sendiri ya, supaya apa ilmu yang kita belajar mudah masuk dan kita dipermudahkan urusan. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, minasang, walaupun kelas lepas ni dah tak ada, dah stop, tapi minasang tak bererti tak boleh hubungi Sensei. Kalau ada masalah, ada soalan, boleh juga bertanya Sensei dekat rumah secara personal atau DM Sensei dekat TikTok. Tak ada masalah. Atau dekat ruang komen. Boleh minasang? Tapi Sensei insyaAllah, Sensei tak akan tutup TikTok. Video macam biasa. Malahan mungkin setiap beberapa hari Sensei akan up lagi video baru dan baru. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Boleh. Saya akan sentiasalah. Jadi minasang support lah ya. Dan saya pun tak perfect. Ada juga kelemahan. Jadi kalau ada kekilafan ke apa, maklumkan kepada Sensei dengan segera ya minasang. Boleh ya? Okey. Untuk tajuk malam ni, siri ke-24, siri terakhir, Sensei seronok nak kongsikan tajuk wang atau duit Jepun ya. Wang atau duit Jepun. Saya rasa mungkin ramai tak pernah pegang atau tak pernah tengok duit Jepun. Betul tak? Betul. Yumeno pernah tak pegang duit Jepun atau tengok duit Jepun? Pernah tak? Belum lagi pegang, tengok dah. Belum pegang, tengok lagi dah kan? Nilai duit Jepun sangat besar. Ya? Tu ada yang komen, Sensei jarang live petang-petang. Ya, Sensei Saikin agak sibuk. Saikin apa? Sejak ke belakang hari ni. Ikut Saikin. Saikin, Sensei agak agak sibuk. Waktu petang tu, waktu yang yelah balik kerja pun dah penat, bulan puasa kan, Sensei tak boleh sangat nak live lah. Tapi saya cuba nantilah, kalau Sensei tak ada buat kelas, Sensei cuba keluar nanti. Pagi-pagi raya Sensei keluar nanti. Tapi tak adalah Sensei pagi-pagi raya kita nak solat kan, solat Idul Fitri, tak adalah Sensei buat apa live kan, insyaAllah. Okay, minasang,
Kita teruskan dengan perkongsian mata wang Jepun pada malam ini. Ni, kejap ya. Okey, jelas tak? Jelas. Maaf ya, saya terpaksa tulis sampel kat situ. Saya terpaksa labelkan sampel sebab saya takutlah tak lepas dekat TikTok nanti ya, takut kena ban ke apa kan. Sebab duit ni kan sensitif kan. Okey minasan, inilah duit-duit di Jepun ya. Inilah nilai mata wang di Jepun ataupun inilah bentuk wang di Jepun. Jepun seperti kita Malaysia ada juga duit kecil, duit shilling dan juga duit bentuk note, bentuk kertas ya. Dia ada duit shilling dan duit kertas. Okay, duit shilling dia ini sahaja. Yang pertama dimulakan dengan ichien. Sebut? Ichien. Ichien ni atas ni ichien. Ichien ya maksudnya 1 yen. Sebut ichien. Sebut? Ichien. Bukan ichien. Yen Y tu dia macam tak ada Y. Ichien. Sebut? Ichien. Dia bentuk dia macam duit 1 sen. Dia ada tulis nombor 1 kat tengah-tengah. Duit ni walaupun ichien bukan ichi yelah kalau bahasa Melayu ichien kot. Saya dah biasa N. Ichien. Selalu Y tak tulis. Dia macam bunyi kat dalam. Ichien. Selalu ichien ni penting ya kalau nak bayar bil macam kat Malaysia lah. 1 sen tu penting kan Yumin Ocang untuk bayar bil. Kan? So ichien. Ichien nilai dia berapa? Okay, saya letakkanlah 100 yen nilai sekarang lebih kurang saya dah tengok hari tu dekat apa pertukaran mata wang, lebih kurang 100 yen dah turun RM3.5 kalau tak silap. Sebelum ni beberapa tahun lepas naik ya RM3.7, RM3.8. Sekarang dah turun dalam RM3.5 ke RM3.4. Alhamdulillah. So kalau kita melancong ke Jepun dapatlah rasa turun sikit duit tu. Boleh minasan? Okay, yang pertama ichien. Kalau kita letak 100 yen bersamaan 35 1000 yen, sorry. Kalau kita letak 1000 yen bersamaan dengan RM35, maka kalau ichien bersamaan 0.03 sen. 0.03 sen ya. Okey. Diikuti dengan goen. Sebut goen. Goen. Dia bukan goyen ya, bukan goyen. Sebab tu saya tak mau letak huruf Y. Dia EN je. Sebut goen. Goen. Duit goen ni, duit 5 yen ni, dia unik sikit. Sebab dekat tengah-tengah shilling dia ada lubang. Dia ada lubang ya, dia ada lubang. Nampak tu? Dia ada lubang. Atas tu. Dia ada lubang ya. Duit 5 yen ada lubang kat tengah-tengah. Okey, duit 5 yen ni bernilai 17 sen. 17 sen ya. Okey, yang ketiga nilai juan. Sebut? Juan. Saya minta izin minum boleh? Tekak sakit lah boleh ya? Boleh. Okey, juan. Juan ni maksudnya nilainya 35 sen. 35 sen. Juan. Kalau 35 sen kat Malaysia dapat apa ya? Yumin Ocang? 35 sen dapat gula-gula kan? Tak dapat dah kot. Gula-gula dapat. Rasanya sebiji, 2 biji dapat gula-gula lagi, dapat lagi. Okey, kemudian juan ni dia tulis 10 yen ni dekat shilling tu. Shilling dia warna macam warna tembaga. Nampak dia macam warna tembaga. Yang 5 yen macam warna apa? Yumin Ocang? Emas. Macam warna emas. Yang atas ni macam warna perak. Tapi 1 yen tu dia macam plastik lah. Saya sebut tak plastik ke apa. Dia bentuk fizikal dia macam plastik. Macam tu juga lebih kurang lah. Tapi yang warna emas ni dia macam tembaga sikit. Yang juan ni pun macam tembaga sikit. Okey. Kemudian diikuti gojuan. Sebut? Gojuan. 50 yen. 50 yen ni nilainya lebih kurang RM1.75. RM1.75. Ya. Okey. Kemudian diikuti, ni yang memang terkenal lah. Hyakuen. Sebut? Hyakuen. Kedai 100 yen. Kedai 100 yen. Yang ini disebut hyakuen. Sebut? Hyakuen. Maksudnya 100 yen. 100 yen. Dulu zaman saya belajar kat Jepun, ada satu kedai dipanggil QQN Shop. QQN Shop. Kata Syah kata macam John Dobby. Macam Dobby punya tu. Ya, lebih kurang. Okey. Dulu masa saya belajar kat Jepun, ada kedai murah dipanggil QQN Shop. Kedai 100 yen. Sorry. Dulu masa zaman saya belajar kat Jepun, ada kedai paling murah dipanggil
QQN Shoppu 99 yen tambah zekin tambah cukai menjadi 102 yen. Itulah kedai paling murah dulu dengan nilai harga barang, semua barang harga lebih kurang RM3. Masa tu tukaran masa rendah kan. Dengan cerita sekarang dah tak ada. Sekarang dah menjadi kedai 100 yen. Hyakuen Shoppu. Naik pun sikit je lah. Naik 1 yen je. Ya. Jadi nilai-nilai. Kalau kat sini je macam kedai RM2. Macam kedai RM2. Padahal nilainya berapa? Gimana sang? RM3.50. 100 yen nilai betul dia RM3.50. Tapi kami kena anggap nilai dia macam nilai RM1. Kena anggap macam nilai RM1. RM1. Sebab kita nak hidup kat negara asing, kita tak boleh sentiasa convert ya. Kita tak boleh bukan convert, tak boleh apa ni? Kita duduk dekat negara asing, negara maju, negara yang nilai wang dia besar, kita kalau nak bahagia, kita tak boleh setiap kali nak shopping, kita mesti nak bandingkan dengan harga, dengan mata wang kita. Tak boleh macam tu. Sebab kita pun dapat pendapatan agak tinggi, beasiswa pun tinggi, jadi dah dikira kesesuaian dengan kita punya taraf hidup harian. Jadi, macam mana pun, walaupun 100 yen ni nilai RM3.50, saya anggap 1 yen tu macam RM1 masa kat Jepun. Barulah kita dapat shopping dengan hati yang terbuka. Boleh ya? Jelas ya? Okay, kemudian nilai shilling yang terbesar adalah Go Hyakuen. Sebut? Go Hyakuen. Ya, betul-betul Atika. Tak boleh compare dengan Malaysia. Sebab kalau kita compare, nanti kita rasa macam, ruginya, mahalnya. Tak boleh. Sebab kita pun dapat duit gaji besar sesuai dengan dia punya cost of living, dia punya cost hidup. Jadi dia dah sesuaikan kat situ. Betul tak minasang? Okay. Betul. Go Hyakuen besar ya. So ingat ini saja shilling yang ada kat Jepun. Setahu sensei lah tak ada shilling lain. Ini saja. Tak tahulah kalau sekarang, tapi sensei tadi sebelum mula kelas baru hubungi kawan sensei yang bekerja di Tokyo, orang Malaysia, dia sahkan. Duit kertas pun ni saja yang ada. Okay ya? So, duit shilling yang ada ialah Ichien, Goen, Juen, Gojuen, Hyakuen dengan Go Hyakuen. Tapi kalau minasang masuk poket, kalau hilang 500 yen ni menangis ya. Nilai dia besar. RM17 berapa? 50 sen. Lebih kurang RM18. Okay ya. Dapat apa sensei 500 yen ni? Okay. Kalau 100 yen dapat beli onigiri. Tahu tak onigiri yang jual dekat kedai kombini tu? Mungkin lebih sikit lah. Mungkin sekarang dalam 120 yen. So 100 yen tambah sikit dapat onigiri. Ataupun ada juga mineral water yang jual 100 yen. Satu mineral water yang saiz 500 ml tu, antara harga 100 yen ke 100 yen ke 150 yen. Dan ada juga masa-masa bila promosi, mineral yang besar, yang 1.5 liter tu pun, harga dia pun 100 yen lebih. Ada masa-masanya kat situ ya. So inilah. Biasa kalau nilai kecil 1 yen, 5 yen ni kita simpan untuk pembayaran bil lah. Macam kat Malaysia juga, bayar bil elektrik dan sebagainya. Boleh minasang? Jelas ya? Boleh, jelas. Tapi shilling ni penting ya. Shilling ni penting macam kami pelajar-pelajar universiti ya. Nak beli makanan-makanan, nak beli bento yang halal lah. Bento, onigiri, masuk kedai, Hyakuen Shoppu, nak beli air. Saya dulu ya, minasang masa belajar, suka beli air kotak yang besar tu. Apa tak nama dia? Halal insyaAllah. Apa nama air kotak tu sedap. Dia kopi apa dah. Dia lebih kurang 1 liter. 1 liter tu harga dia lebih kurang 100 yen lebih sikit lah campur zekin. Memang sedap. Memang sedap air dia. Ocha pun murah ya. Ocha pun 100 yen lebih. Sekarang tak pastilah. Lebih kurang sama, kurang lebih naik sikit lah. Okey, itu saja shilling ya minasang. Okey, untuk kat bawah ni tengok. Bawah ni, dekat Jepun ada 3 saja wang kertas dia ya. Dimulakan dengan sen yen. Sebut? Sen yen. Sen yen. Sen yen. Maksudnya 1000 yen. Dia tak sebut isen. Dia tak sebut sen. Dia tak sebut ichi sen. Tak ada. Sen yen. Sebut? Sen yen. Antara duit 1000 yen. Kemudian 5000 yen. Gosen yen. Sebut? Gosen yen. Gosen yen. Lepas tu ichimang. Sebut? Ichiman. Kalau ingat, masa awal-awal kelas dulu saya sudah terangkan cara-cara nak sebut nombor Jepun. Betul tak? Betul. Kalau 10,000 ichimang, tambahkan yen saja. So, sen yen, gosen yen, ichimang. Zaman saya belajar dulu, ada lagi satu note wang kertas Jepun. Apa nilainya agak-agak? Cepat, cuba teka minasang. Quiz. Berapa nilainya agak-agak?
Cepat kalau minasang pandai. Berapa nilai agak-agak? Sekarang dah tak ada. Zaman saya belajar ada lagi satu nilai. Cepat. Ya. Betul tu lang merah. 2,000 yen. Dulu ada lagi satu nilai 2,000 yen. Tapi kalau tak silap, dah tak ada sejak bila ya? Dah lama dah tak ada. Saya tadi ada hubungi kawan. Kawan Jepun. Tadi saya ada hubungi kawan yang kerja di Tokyo. Dia kata 2,000 yen dah lama tak ada. Sekarang yang ada sen yen, gosen yen, ichimang. Ya, bukan jumang ya, ichimang. Okey, sen yen ni nilainya 1,000 yen. 1,000 yen. Ya, 1,000 yen. Iaitu nilainya sebanyak 35 ringgit. Berapa nilainya? 35 RM35. Agak-agak, Sarai Sensei kena anggap 1,000 yen ni nilai berapa agak-agak untuk seronok berbelanja supaya kita tak rasa sedih? Sensei kena anggap berapa agak-agak? Minasang, agak-agak Sensei anggap 1,000 yen ni walaupun nilainya 35, Sensei agak berapa? Agak-agak Sensei kena anggap berapa sepanjang belajar di Jepun, sepanjang tinggal di Jepun, supaya hati Sensei bahagia? Berapa agak-agak? Ya, RM10. Walaupun nilainya RM35, kita kena anggap dia macam RM10. Nilai dia macam kalau kita kat Malaysia ni, macam mana kita pegang RM10 tu, lebih kurang nilainya macam 1,000 yen. Walaupun hakikatnya 1,000 yen tu nilai RM35. Welosan, terima kasih bagi segi. Moga murah rezeki selalu. Malam akhir ya. Ya, kena anggap RM10. Hakikat dia harganya RM35. Welosan, terima kasih ya. Dan untuk makluman semua, 1,000 yen ni, kalau pergi kedai, restoran Malaysia dekat Tokyo, dapatlah satu pinggan nasi goreng. Mahal ya. Satu pinggan nasi goreng harga 1,000 yen. Sekarang tak pasti berapa nilainya. Mungkin lagi mahal. Ya. Dan 1,000 yen juga boleh dapat, kalau pergi kedai Hyakuen Shop pun dapatlah 9 barang. Dapatlah 9 barang ya. Minasang beli barang-barang yang harga 100 yen tu dapat 9 barang. Okey. Dan 1,000 yen ni, kalau minasang pergi kat Ueno, dapat kebab halal daripada Turkish yang besar. Satu kebab tu besar ya. Boleh makan 2 orang. Nilai dia 600 yen saja. Malahan dapat baki 400 yen. 400 yen tu boleh belikan minuman. Ya. Begitulah dia. Boleh minasang? Okey, kemudian Fazli kata saya ada dalam simpanan 2 keping 1,000 yen. Oh, hebat-hebat. Saya tak simpan pun. Sebab Sensei apa? Arigatou gozaimasu, Syasa. Sebab saya sebelum ni selalu pergi Jepun. Boleh kata tiap tahun lah. Jadi selalu duit tu kan. Okey, nombor 2 minasang. Nilai dia 5,000 yen. 5,000 yen ni, nilai dia RM175. RM175 Malaysia. 5,000 yen ni dulu zaman saya belajar bersamaan nilai tiket nak masuk Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland masa tu nilai tiket dia nak masuk 5,000 yen lebih sikit lah. 5,000 yen ni walaupun harga dia walaupun 5,000 yen ni walaupun nilai dia 175, saya kena anggap RM50. Berapa ringgit? Gimana Chang? RM50. RM50. Hakikat dia berapa nilai dia? 175. 175. Jadi kena anggap RM50. Boleh minasang? Ya? Boleh. Nilai dia sama nak masuk ke Tokyo Disneyland. Tak silap Tokyo Disneyland lebih kurang 5,600 lah. Tambah duit shilling sikit. Sekarang tak pasti, mungkin lagi mahal lah. Okay. Kemudian yang terakhir adalah, terima kasih kepada yang bagi gift ya. Moga Allah murahkan rezeki. Yang terakhir adalah ichimangen. Maksudnya 10,000 yen. Yang ni paling besar lah. Kalau kita masukkan dalam dompet, ni nilai kertas paling besar lah. Nilai dia 10,000 yen. Sekarang untuk malam ni, saya nak ajar 2 perkataan baru. Iaitu yang pertama, ya, kata kerja ikut. Agemas. Agemas tu memberi. Kemudian moraimasu. Menerima. Memberi agemas, menerima moraimasu. Kalau kita minasang kena maklum ya, Joshi banyak dalam bahasa Jepun, tapi mengikut kajian Sensei. Okey, untuk makluman semua, kajian di peringkat Master Sensei
adalah kajian Joshi. Sensei membuat kajian Joshi. Dan kajian di peringkat PhD Sensei juga membuat kajian Joshi. Tapi tak bermakna Sensei ni pakar Joshi lah. Boleh itu kajian saja. Dan Sensei ada buat research lah. Berdasarkan Sensei punya kajian, fungsi yang paling banyak dalam bahasa Jepun adalah Joshi ni. Sebut ni. Joshi Dia ada ni. banyak fungsi, dia ada banyak maksud. Ini antaranya. Yang pertama, kita belajar ya. Ikut. Okay. Sare sensei ni aimasu. Sare sensei ni aimasu. Maksudnya, jumpa Sare sensei. Jumpa Sare sensei. Okey. Dalam situasi ni, partikel ni atau Joshi ni tak ada maksud. Cuba tengok ada maksud tak? Tak ada maksud. Tak ada. Kepada ke, pada ke, dengan ke tak ada. Betul tak? Betul. Betul. Dia cuma nak bagi tahu macam ni Sekarang ni Sensei, Yumena datang dari Ipoh. Datang dari Ipoh, jumpa Sensei. Betul tak? So, Betul. Minasan ke arah Sensei. Bila ke arah Sensei, dia gunakan partikel ni. Faham tak? Kalau kita, Faham. kalau perbuatan menuju ke orang itu untuk berjumpa orang itu, dia menjadi partikel ni. Tengok, hito ni aimasu. Jadi, Sare sensei orang yang kamu nak jumpa kan? So, Sare sensei ni aimasu. Ikut semua? Sare sensei ni aimasu. Sare sensei ni aimasu. Maknanya berjumpa Sare sensei. Ni tu tak ada maksud. Dia cuma maksudnya berjumpa tu maknanya bertemu kepada orang itu. So, siapa yang kita jumpa? Sare sensei. So, Sare sensei ni aimasu. Aimasu. Yang kedua, Sare sensei ni kikimasu. Tanya pada Sare sensei. Benda, contoh, tak faham lah benda ni. Jom tanya Sare sensei. Sare sensei ni kikimasho. Sare sensei ni kikimasho. Maksudnya, jom kita tanya Sare sensei. So, bertanya kepada, menuju ke dia kan? So, Sare sensei ni kikimasho. Bukan Sare sensei kikimasho. Kalau tu kita mendengar. Kita mendengar daripada dia. Boleh tak? Okay? So, kalau ayat dia bawah tu, kalau ayat nak cuba tanya, Sare sensei ni kite mimasu. Sare sensei ni kite mimasu. Kikimasu memang mendengar. Dia juga boleh masuk bertanya ya. Okey, Sare sensei ni kite mimasu. Okey. Pattern seterusnya ialah ikut sensei. Seremban ni sunde imasu. Kita tanya soalan pun, kalau kita tanya soalan pun mesti tanya soalan, doko ni sunde imasu ka? Dia continuous, berterusan. Berterusan ya. Ini situasi continuous berterusan, maksudnya dia perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan. Masih lagi tinggal kat situ. So, sunde imasu. Place ni sunde imasu. Sumimasen, doko ni sunde imasu ka? Kerantan ni sunde imasu. Dochira desu ka? Kota baru desu. Faham tak? Faham? Kalau saya tanya, doko ni, next, tengok tu. Next, dai dokoro ni arimasu atau imasu. Maksudnya, berada di dapur. Ada di dapur. Ini saya pernah ajar kan? Yang ini saya pernah ajar. Place mesti ni. Place mesti ni. Lepas tu arimas atau imas. Terusnya, yang ni minasan mungkin baru belajar malam ni. Mesti malam ni, ya. Densha ni norimasu. Konbanwa, sensei. Hai, konbanwa. Dengar ya, minasan. Untuk pattern malam ni, kita nak belajar seberapa banyak fungsi Joshi ni. Saya tak boleh terangkan semua. Ni antaranya lah. Okey, untuk malam ni kita belajar satu lagi. Densha ni norimasu. Norimasu tu menaiki. Okey, menaiki semua kenderaan, dia mesti menggunakan Joshi ni. Contoh, menaiki kereta. So, kuruma ni norimasu. Dia perbuatan menaiki, memasuki, mengangkat kaki ke dalam. Itu semua ni. Maksudnya menuju ke arah, menaiki. Mesti kenderaan tu ni. Kalau de, itu dengan. Itu kita nak pergi. Dengan apa kita pergi? Dengan menaiki, dengan kereta. Kita pergi sekolah dengan apa? Dengan bas. Itu bas de, gakoe, ikimasu. Itu dengan. Tapi ni menaiki. Boleh? Boleh. Contoh, naik kereta pergi sekolah. Kuruma ni notte gakoe ikimasu. Naik kapal terbang pergi Jepun. Hikoki ni notte Nihon de ikimasu. Boleh? Boleh. Naik bas pergi ke bandar. So, bas ni notte
machi atau town ikimasu. Boleh? Okey, yang ini pattern dia densha ni norimasu. Sebut norimasu. 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 Ya. Norimasu. Densha ni norimasu maknanya menaiki kereta api, menaiki densha. Kalau motor apa? Baiku. So, Baiku. baiku ni norimasu. Lagi apa? Menaiki apa? Taksi. Taksi apa? Uma ni norimasu. Takushi. Takushi Taksi. ni norimasu. Menaiki kuda. Uma ni norimasu. Umani. Boleh ya? Tak, saya nak tunjukkan maksudnya bila perbuatan menaiki atau ke arah benda tu memasuki, dia jadi partikel ni untuk kenderaan tu. Boleh minasan? Boleh. Boleh. Sama juga minasan masuk ke rumah. Ya. Uchi ni hairimas. Hairimas perbuatan masuk ke dalam kawasan tu pun gunakan partikel ni. Okey, kemudian bawah tu pun baru juga hari ini saya kenalkan, sebut ni narimas. Ni narimasu. Yang atas norimas, yang ni narimas. Narimas ni menjadi. Apa dia? Menjadi. Jadi. Tengok, yonju ni sai ni narimas. Maksudnya dah jadi umur 42 tahun. 42 Kalau minasan tahun. translate, kalau direct translate, dia jadi menjadi umur 40 tahun. Tapi kalau minasan direct yang bunyi sedap sikit, apa ya? Maksudnya apa? Usia meningkat 42 tahun. 42 tahun. Yonju sai ni narimas. Contoh, Narimasu. Sha-san. Hari ni birthday Sha-san contoh Sha-san, otanjobi omedeto. Saya tanya soalan. Sumimasen. Nansai ni narimasu ka? Nansai ni narimasu ka? Jadi umur berapa tahun ya? Sensei. 40 歳になりますよ. Sensei. 40 歳になりますよ. Saya dah masuk 40 tahun. Faham tak? Minasan? Faham. So ini kalau dari segi umur. Okay, kemudian bawah Nihongo no sensei ni narimasu. Ikut? Nihongo no sensei ni narimasu. No Maksudnya? sensei ni narimasu. Maksudnya Menjadi guru bahasa Jepun. Menjadi guru guru bahasa bahasa Jepun. contoh saya tanya soalan, minasan, shorai, masa depan, future. Minasan, shorai, nani ni narimasu ka? Nani ni Nani. narimasu ka? Nak jadi apa? Nani. Tanya kat budak-budak. Nani narimasu ka? Enggak? Nani ni. Minasan, nani ni narimasu ka? Watashi wa kyoshi ni narimasu. Kyoshi ni naritai to omoimasu. Saya nak jadi cikgu. Watashi wa Isha kesasu ni ni narimasu. naritai to omoimasu. Nak jadi polis. Gesha. Apa tadi? Gesha apa dia dia? juga. Gesha. Isha ni narimasu. Buat baik penuh. Watashi wa Watashi wa isha ni narimasu. Isha ni narimas. Bukan Gesha Selalunya Asha ni mana mandai kau. Isha nak jadi doktor. Okey. Kalau ditanya soalan nak jadi apa besar nanti, biasanya dia akan menggunakan perkataan tai. Naritai. Sebut. Naritai. Naritai. Dan diakhiri dengan to omoimasu. To omoimasu. Omoimasu. Boleh juga. Saya besar nak jadi doktor. Watashi wa isha ni naritai desu. Boleh juga. Tapi boleh juga digunakan watashi wa shorai isha ni naritai to omoimasu. Saya rasa saya nak jadi doktor. Boleh minasan? Boleh. Saya rasa saya nak jadi guru. Macam tanya, kenapa awak belajar bahasa Jepun ni sampai ambil JLPT N2 N1? Saya nak jadi cikgu bahasa Jepun. Watashi wa nihongo no sensei ni naritai to Omoimasu. Pattern ayat malam ni adalah menggunakan partikel ni yang pelbagai ya. Berjumpa orang ni, orang tu ni, kemudian bertanya kikimas ni, kemudian tempat tinggal ni sunde imas, kemudian keberadaan ni arimas atau imas, kemudian menaiki ni norimas, menjadi ni narimas. Narimasu. Kemudian pertukaran itu tadi nakeyoshi itu genki kan nakeyoshi ni narimas. So boleh minasan? Boleh. Maka dengan ini berakhirlah kelas bahasa Jepun.